Bising kipas saya ni. Okay. So kita masuk kepada Uniformly Accelerated Motion by RPS. Cuba tengok RPS. RPS patutnya kita, apa yang patut kita buat minggu ni? RPS patut sentiasa kena ada kalau boleh print lagi cantik. Minggu ni kita sepatut dah masuk. Sepatutnya kita habiskan chapter 2. Chapter 2 tu termasuk dengan dia punya tutorial. So kita kena cepat sangat ni. Saya tak sempat nak discuss lagi beberapa soalan yang saya bagi tu. Ni ada Nur Mujizat tadi lah. Saya suka dengan lagu dia. Bukan kita nak dengar lagu sangat, nak dengar melodi sangat, tapi penghayatan dia tu. Ketutup telinga nak dengar sebab mata ni antara panca indera paling penting lah. Kalau saya tanya awak pun saya rasa saya dah dapat jawapan. Antara dilahirkan bisu dengan buta, mana nak? Bisu. Baik, bisu lagi pekak dengan buta, mana nak? Pekak. Pekak lagi. Mata paling tak nak. Antara mata dengan tak ada 3 jari. Antara Jari. Ada 3 jari. Gila 3 jari tak? Mata tu paling penting sekali. Dia tak pernah tengok pun dia kata isi dunia. Tak pernah tengok bunga macam mana. Mak dia sendiri pun dia tak pernah tengok sebab tu saya sentiasa suruh awak tengok. Supaya kita insaf supaya kita insaf, kita bersyukur dengan apa yang kita ada. Kalau saya tanya awak, antara awak dilahirkan sebagai seorang yang buta ataupun awak dilahirkan miskin, agak-agak awak nak yang mana? Miskin. Awak ialah miskin. Tak. Memang mata ni memanglah kalau sakit mata sikit, tak boleh nampak sikit pun memang everything lah. Jadi kita sentiasa kena bersyukur kita tengok mak kita, kita tengoklah ketabahan mak dia. Mataku, dia kata engkau lah mataku apa semua tu. Ceramah pula sementara tunggu member awak masuk. Baik, cepat masuk, ada lagi lama ceramah. Nombor 3 orang bagaimana lagi ni? So kita kena bersyukur lah. Bersyukur bukan kerana buta saja. Kita bersyukur dilahirkan sebagai manusia. Ada minta tak dulu nak lahir sebagai manusia? Ada tak minta? Kucing tu dah minta tak lahir sebagai kucing? Tak ada Tuhan bawa kita sebagai manusia. Manusia pula yang sempurna pula. Ada minta tak sempurna dulu? Tak ada minta. Dia bagi sempurna, dia bagi ada orang buta, dia bagi ada OKU. Okay. Lahir pula sebagai Muslim. Ada minta tak sebagai Muslim? Yang mungkin kita akan masuk syurga nanti kalau lahir sebagai etis, sebagai kafir, sebagai Buddha apa semua. Tak. Lahir pula dekat Malaysia. Minta tak dulu nak lahir kat Malaysia? Sonok kat Malaysia. Tak tak dilahirkan di Afghanistan. Apa Afghanistan yang berlaku 2-3 hari lepas? Tengok kat Afghanistan. Tengok. Yang macam mana? Taliban. Ada Taliban ni. Yang Taliban yang panjat kapal terbang tak? Panjat kapal terbang, panjat besar berpaut pada tali pada tayar kapal terbang, akhirnya jatuh. Nak larinya daripada Afghanistan, daripada Taliban. Bersyukurnya kita ni sempurna lah duduk dekat Malaysia ni. Sonda kita ada. Miskin Malaysia still boleh makan. Miskin Syria, miskin Afghanistan apa semua makan pun tak boleh. Ceramah pula. Okey. Kita masuk. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada Uniformly Accelerated Motion. Awak adalah golongan yang sangat bertuah. Kenapa saya kata bertuah? Sebab silibus sekarang sangat-sangat bagus, sangat-sangat compact dan sangat-sangat membantu. Sekarang ni silibus yang lama, equation ni awak kena derive. Untuk chapter ni dia ada 4 equation ni saya rasa boleh baca. Kena sentiasa buat pre-reading Sentiasa buat pre-reading. Equation ni dia ada beberapa equation dia. Sekolah dulu belajar dah ni. V equals to U plus A T. Nah, V square equals to U square plus 2AS lagi. S equals to UT plus half AT square. S equals to half U plus V times T. Dia dah bagi 2 benda yang awak untung ni. Awak dilahirkan lambat 2 tahun daripada kawan awak dulu ni. Minta ke dilahirkan lambat 2 tahun? Tak minta Kenapa untung? Yang pertama sekali tak payah hafal.
sebab dibagi dalam rumus. Tahu ke tak tahu? Tahu je. Senyap ni. Tahu ke tak tahu? Ada Tahu. dalam rumus. Ha? Tahu je, tahu. SPM dulu dia bagi ke tak bagi? Bagi. Bagi. Oh, SPM bagi? Bagi. Ya, sir. Oh, saya ingat SPM tak bagi. Metrik memang tak bagi dulu Dah lah dia tak bagi. Dia kena derive. Tahu tak derive tu apa? Dapatkan Perbaikan. macam ni. Dia ada equation dia. Derive equation. Awak kena tunjukkan ni. Yang step 3 dia bermula step 2 ni. Buat trapezium step 2, step 3. Kena derive. Ada soalan derive. So kita ni tak payah dah. Kita just guna sajalah equation. Cuma tak ada makan ruginya. Rugi tak ada makan. Rumus R1 dah tak ada. Kalau dia dah bagi Jadi kena tahulah V, U, A, T semua. Kena cerita ke? V, U, A, T tu apa? V square ke? Kena cerita ke? Tak. Tak payah. Okay. Okay, tak payah. So dia kata equation ni dia constant velocity. Bila constant velocity A equals to kosong. Ni cerita yang ni equation ni. Dia tadi sebenarnya. Equation U is equal to UT tambah half AT square. So bila constant velocity A dia equals to 0. A equal to 0 masuk sini. A equal to 0. So sini kosong lah. Bila kosong satu lagi constant velocity U ni sama dengan V. So V masuk sini. That's why equation dia S equals to VT. Ataupun chapter ni kita ada banyak kita akan jumpa ni. Kita akan jumpa apa? Yang triangle ni. Kalau boleh contenglah sikit. Iaitu kalau S sama dengan VT. Mana apa? Maksudnya velocity sama dengan displacement per time. Kalau kita nak time, displacement per velocity. Nak velocity, displacement per time. Nak S, displacement, velocity darab time. Dah. Apa lagi satu? Lagi satu adalah yang ni. A equals to V over T. Kita nak dapatkan A acceleration V over T. Nak dapatkan T V over A. Nak dapatkan V sama dengan A darab T. So okay. Jadi kita tengok pada WhatsApp yang saya bagi soalan tadi. Saya memang tinggalkan ini. Supaya kita lagi banyak contoh saya memang tinggalkan equation yang senang-senang ni. Contoh kita nak lebih pada soalan yang awak tak boleh jawab. Bila awak soal jawab, awak cuba berfikir. Bila cuba berfikir tu yang bagus tu. Bila kita cuba berfikir, dia sangat bagus. Mana tadi soalan ni? Okay. Mungkin yang ada kelas dia tak sempat buat tadi. Okay, saya nak kita discuss soalan ni Okay, mana soalan tadi? Okay, boleh nampak ke? Boleh. Boleh, sir. Kalau tak nampak, tengok dekat you punya WhatsApp lah. Okay. Soalan yang pertama sekali, hari tu saya dah mention sikit, iaitu kalau kita nak jawab soalan ada beberapa step, iaitu I ni apa benda dah? Identify. Identify soalan ni. Kadang-kadang soalan tu dia berkaitan dengan free fall. Kita tahu dia subjektif. Ni soalan free fall ke straight line ke projectile. Projectile tak masuk lagi projectile awak akan belajar semester 3. Okay, so to identify apa soalan dia nak V, so soalan dia nak S, okay. Lepas tu yang kedua sketch. Kalau perlu sketch simple saja. Macam soalan ni, apa maksud saya sketch? Sketch ni, saya buat, contohnya saya buat kotak sini, saya pun buat U sini. U dia sama dengan 15 meter per second. Okay, dia accelerate sampailah sini 10 second. So sini adalah 10 second. Sini ke sini, T sama dengan 10 second. Macam tu. Lepas tu, A dia, sepanjang dia bergerak ni, dia bergerak 2.4 meter per second. So, sini V dia sama dengan berapa? Kita nak macam tu. Dah. Apa lagi yang dia nak? Yang dia nak cari lagi adalah S. Daripada sini ke sini,
Berapa dia punya S dia berapa? Awak tulis contoh yang comel lah sikit, jangan buat macam saya ni lah. Maksud saya macam tu. Baik kalau kita dapat clear. Oh, dia ada A. Tu maksud saya lukis. Lepas tu the equation. Equation comes third, not the first. Yang ketiga baru step dia. Dah faham? Oh, baru tengok soalan dia. IC tadi I. Okay, saya tengok U. Sini if bagi kalau ada highlighter, highlight lah. Dia ada nak final velocity. Oh, sini dia nak V ni. Sini dia nak displacement. So dia nak S. Okey, dia nak S. Okey. Dah ada semua benda ni, barulah kita jawab soalan. Tak boleh dapat dia dapat. Okey. Barulah kita jawab soalan. Okey. Kalau boleh untuk chapter ni, biasakan buat macam ni. Tulis atas ni. V equals to U plus AT. Number 1. Number 2. V square equals to U square plus 2AS. Number 3, S equals to UT plus half AT square. Yang keempat, S equals to half U times V plus V times T. Okay, tengok equation, compare equation yang dia bagi. Nampak information yang dia bagi ni, compare masukkan yang dalam ni. Soalan dia nak final velocity. Yang mana equation yang ada final velocity kat sini? Equation 1 ke, 2 ke, 3 ke, 4 yang ada final velocity? 4. 4. Okey, boleh. Dia boleh guna sama ada equation 1 boleh? Boleh. Equation 2 boleh? Boleh. Boleh. Equation 3 boleh? Boleh. Sekali tengok, boleh lah guna equation 1, 2, 3. Tetapi saya nak tanya awak, S ni ada ke S ni? S. S tak ada. Tak ada. So, equation mana yang kita kena guna? 1. Equation pertama. Ya, boleh nak guna equation 2, 3. Tapi kena cari S dululah. Jadi, kita pun gunalah equation yang pertama. Ni equation dia. Equation dia. Ya, kita dekat sini je. Okay. So, kita guna equation yang pertama iaitu V equals to U plus AT. U dia dah bagi 15. Tambah dengan A. A dia 2.4 darab dengan 10. Kira 2 kali. Kalau mula-mula kira panjang semua sekali. Yang kedua kira 2.4 dan 10 baru tambah 15. Kira 2 kali jawapan dia betul. Baru tulis. Okey, berapa jawapan dia? 39 meter per second square. 39 meter per second. Per second je. Tak ada per second square. Okey. Macam tu. Boleh ke laju? Okay. Sekolah halus rasa belajar benda ni. So bila dalam exam nanti dia akan buat macam ni. Dia bagi G1. So sini jawapan unit you get 1. Okay. Tu soalan 1. Soalan 1. Sekarang soalan nombor 2. Okay, soalan nombor 2. Okey, equation mana yang kita boleh guna untuk cari displacement? 1 boleh tak 1? Tak boleh. Tak boleh. Dia kata tak boleh. Soalan 2 boleh? Equation 2 boleh? Boleh. Boleh. Equation 3 boleh? Boleh. Boleh lah. Sebab semua dah ada. Sekarang kita dah ada dia punya sini tadi yang kita dah cari tadi, kita dapat sini 39 tadi. Dah ada V dia. So equation 4 boleh? Boleh. Equation 4 boleh. Jadi sebab kita nak jimat masa, kelas 8 guna equation 1, kelas 21 guna equation 3, kelas 8 guna equation 2, kelas 21 guna equation 3, kelas yang 02 guna equation 4. Okey, cuba kira sekarang. Berapa dia punya displacement? Okey. Untuk kelas 8, awak guna equation ni. Siapa dah dapat? Berapa displacement dia? 270 meter. 270 meter. Saya contoh sini 270 meter. 70 meter. Okey. Kelas 8, berapa jawapan dia? Kelas 21 guna equation 3. Berapa jawapan dia? 270 meter.
Meter. 270 juga. Meter. Lagi sikit meter kan. 271 mungkin 269 lagi sikit je. Okey, kelas yang ketiga. Kelas 02 berapa jawapan aku tanya ni? 270. 270 meter juga. So mana-mana pun boleh guna. Agak-agak awak antara tiga ni. Question 2, question 3, question 4 yang mana yang paling senang? Equation 4. Question 4. Kenapa? Sebab dia tak ada. melibat Tak melibatkan? power. Yes. Square. Power. Okey. Okey, kita jawab soalan nombor 2. Nak pada macam mana okey, soalan nombor 2 soalan nombor 2. Soalan nombor 2 sama juga macam tadi. Boleh cuba buat dulu lah sementara saya tulis ni something ni. So 1 V equals to U plus AT. 2 V square equals to U square plus 2AS. 3 S equals to UT plus half AT square. Yang keempat S equals to half U times P times T. Okey. Jadi kalau nak lukis macam mana? Buat bulat ke tak ada masalah. So U dia sini adalah 30. Dia pergi daripada 30 ni kita pecuk kan. Pergi kepada 50 meter per second. Daripada 30 meter per second selepas. So selepas 500 tu apa? Tu adalah S. Displacement dia. So selepas 500 meter. Soalan dia nak apa? Soalan dia nak dua. Yang pertama sekali dia nak A dia berapa. Soalan yang kedua dia nak T. T dia berapa. Okay? Jadi kalau tengok pada information yang dia bagi ni, dia bagi kita U, dia bagi kita V, dia bagi kita S. Agak-agak awak lah equation mana yang kita kena guna untuk dapatkan A. Boleh guna equation 1? Tak boleh. Kenapa? Kita tak ada T. Equation 3 boleh guna? Tak boleh. Tak ada T dengan A. Equation 4 boleh guna? Tak boleh ada juga. Sebab tak ada T. Okay, so equation yang kita boleh guna? Equation 2. So equation 2 masuk dari sini iaitu V square equals to U square plus 2AS. So V square dia dah bagi 50 square plus equals to 30 square. 30 square plus 2 A yang kita nak cari, S dia adalah 500. So berapa A yang you akan dapat? Kira betul-betul ni. Kira tekan kalkulator betul-betul. Apa? 1.6 1.6 apa? meter per second. 1.6 meter per second. Unit dia. Meter per second. Meter per second square. Meter per second square. Okay. Sini. Dia akan bagi kalau betul. Masuk sini betul-betul. Kalau ada negatif lah. Positif lah. Okay. So sini dia akan bagi G1. Sini dia akan bagi JU1. Tak. Tu adalah untuk yang pertama. Iaitu dia suruh cari V. Sekarang soalan yang kedua. Dia suruh cari time taken. Agak-agak time taken boleh guna equation yang pertama? Boleh. Boleh guna equation yang kedua? Boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak ada T. Dia nak T kan? Boleh guna equation yang ketiga? Boleh. Sebab semua dah ada sekarang. Boleh guna equation yang keempat? Boleh. Kalau boleh guna kelas 08 guna equation 1, kelas 21 guna equation 3, kelas 02 guna equation 4. Cuba kita tengok.
12.5 second. 12.5 second. Masa boleh tak negatif? Tak boleh. Tak boleh saya pun tak tahu jawapan dia ni. 12 T sama dengan 12.5 second. Ni kelas mana ni? 8. Kelas 8, soalan nombor 1 equation 1. Okey. Equation yang kedua? Equation ketiga? Susah sikit lah. Kalau saya jawab guna dia yang pertama tu kan. Belum. Kelas 2 berapa jawapan dia? Hello, anybody home? Equation ketiga tu 12.5 second juga. Okay, very good. 12.5 second juga. Equation yang ketiga Okay. Equation yang keempat? Kelas 2? 5 second juga. Okay, 12.5 second juga. So, nak bagi tahu awaknya guna equation mana-mana as long as dia answer information masuk betul, calculator guna calculator betul. So, dapat jawapan yang sama lah. Ada masalah. Boleh Jadi yang ni saya nak padam yang ni. Nanti boleh tengok recording lah ataupun awak buat, awak cari tengok je final answer ni. Final answer awak buat. Okay. Sekarang buat soalan nombor 3, saya nak awak lukis. Lukis macam saya buat tu lah, jangan lukis kereta. Tak, lukis kereta dengan tayar, dengan side mirror, dengan apa antena. Apa apa. Jam tak siap. Okay, relate car. Buat ni berapa velocity dia, 50 way, ada traffic light. Just stop in front of the car, calculate retardation. Yang kedua time taken dan cuba buat. Okay, tu bagi masa 5 minit. Tak boleh lama-lama sangat. Okay. So lukis simple aja. Nak lukis kereta pun boleh. Nak lukis kereta pun boleh. Nak lukis, kalau saya lukis macam ni je senang. Is moving. Maksudnya dia dalam bergerak. Sini U dia sama dengan 60 km per hour. Okey, lepas tu 50 meter depan dia ni, 50 meter depan dia ni S dia adalah 50. Adalah traffic light kat sini. Traffic light macam mana lukis? Saya memang tak pandai lah melukis ni. Ni traffic light lah ni. Ada traffic light. That issue red light. Tahulah, sebab tu saya kata ni yang hidden ni. Ni yang hidden ni. Kita kena faham betul-betul info. If the car stops. Apa maksud stops? Berhenti. Stops. Berhenti dah. Okey, apa maksud di sebalik berhenti tu, apa yang nak cerita kat kita? V kosong. V sama dengan kosong. Dia tak bagi tahu pun V kosong apa, tapi dia cerita V kat situ. Oh, situ kat kosong V meter per second. Calculate the retardation. Apa retardation tu? Dalam bahasa pembantutan. Retard. Ataupun dia sebenarnya deceleration. Deceleration maksudnya A dia negatif lah. Negatif A lah. Maksud dia A lah, dia nak senang cerita dia nak A. Okay. So equation yang mana boleh guna? Baru tengok equation. Boleh guna equation 1? Tak boleh. Tak ada T. Equation 2 boleh? Boleh. Boleh. Equation 3 boleh? Tak boleh. Tak boleh. Equation 4 boleh? Tak boleh. Tak boleh. Guna equation 2. Tapi tuan-tuan kena ingat, sebab yang dia bagi ni not in SI unit. So kita kena adjust dulu boh. Mana nak adjust? So kena adjust. Ingat lagi tak nak convert macam mana ni? 60, sini ada kilometer, sini adalah hour. So 1 kilometer sama dengan 1000 meter. 1 hour sama dengan 3600 second. Kadang-kadang soalan dia bagi macam ni. Dia tak suruh convert direct macam tu, tapi dia bagi dalam bentuk soalan macam ni. Okey, berapa yang ni? Nampak U dia?
Berapa bos? Enam belas 16.67. Betul ke yang lain? meter per second. 16.67 meter per second. Jadi tadi kita dah setuju nak guna equation yang kedua V square equals to U square plus 2AS. So our now is 0. U dia tadi yang kita cari 16.67 tambah dengan 2. A dia yang kita nak cari, jangan masukkan negatif. Kalau kita tak ada value, jangan masuk negatif. Contohnya awak faham, dia deselerate kan, pecutan. Sebab dia laju, dia makin slowing down. Tak boleh, jangan letakkan A. S dia berapa? S dia adalah 50. So cari kan dia punya A, tolong kira. Negatif 2.78 Negatif 2.78 apa? meter per second square. Meter per second square. Apa maksud negatif ni? Apa maksud negatif ni? Deceleration. Decelerate. Decelerate. Atau retardation tadilah. Itulah jawapan dia. Nanti kalau buat betul-betul macam ni, dia akan marking macam ni lebih kurang lah. Dia akan marking kat sini. Dia akan marking sini. Sebab awak kira tadi kan, dia panggil sini J1. Dia bukan final answer lagi. J1 sajalah. Sini biasanya ganti yang lain semua G1, dekat sini JU1. Biasa macam tu. Okay, now yang dia nak yang kedua, time taken. So time taken daripada dia mula-mula daripada sini tadi, dia nak berhenti. Berapa masa dia daripada sini? Berapa masa dia berhenti daripada sini? Boleh tak kita guna equation yang pertama? Boleh. Boleh. Equation ketiga boleh? Boleh. Boleh. Equation keempat boleh? Boleh. Kelas 1 guna equation, kelas 8 guna equation 1, kelas 21 guna equation 3, kelas 02 guna equation 3. Cuba kita compare jawapan nanti. Guna equation 4 kelas 02. Dapat 21.58 second. Okay, 21.85 second. Sinar ni? Ya. Bagus. Bagi link terus masuk tadi dengan Nadiwar dengan siapa-siapa lagi tadi. Okay, kelas 21 dapat berapa? Guna equation yang kedua, ketiga. Sebab melibatkan kuasa 2 kan, susah sikit equation 3 ni. Kalau boleh avoid lah. Sir. 58 bukan 85. Siapa tulis 85 pula ni? Masya Allah. Okay, terima kasih. 5, 8. Okay. Sambil-sambil tu nak tanya. Mapro awak dah buat ke? Dah? Belum. Saya pun belum. Saya ingat. Ada lagi? Ada yang lain? Macam mana kelas lain? Differentiation. A particle move along horizontal line. Horizontal line. Sepanjang horizontal line dengan guna equation S tu. S tu apa? S tu adalah displacement. Displacement. 3t square minus 2,4t square tambah dengan 2t. So yang ni kita kena ikut where S displacement in meter, T in second, T equal to 2, pada masa T equal to 2, displacement, dia so kira the displacement of the particle. So S ni memang displacement lah. So masuklah dalam function ni. Dah, quadratic. Ada kuasa 3 macam ni. Okay, masukkanlah. Ni simply masukkan terus 3t square tolak dengan 4t square tambah dengan 2t. Masuk-masuk kira je. So pada masa 2 second, objek tu berada
12 meter daripada origin. Tu maksud dia. Okay? Tak ada masalah. Yang ada masalah adalah yang kedua ni. Ingat lagi tak instantaneous velocity? Ingat lagi? Tanya sikit. Raja Zarina? Ya. Ni awal agak masuk tadi ni. Raja Zarina, apa instantaneous velocity? B kosong. A kosong. Tahu? mudah tak tahu. Okey, tak apa. Anis Umairah. Ada? Anis Umairah? Tak ada Anis Umairah. Zafira Izdiha. Zafira Izdiha. Ada? Ada, sir. Ada, sir. Okey, ingat tak? Apa nota ada? Apa instantaneous velocity? Kejap. Baca je kat nota tu. Instantaneous velocity. Lama naik nota lah. Nota belum dapat lagi tak? Belum Shopee lagi. Okey. InsyaAllah lah. Particle move along horizontal tu ke, sir? A particle move along? No, velocity. I'm asking you instantaneous velocity. Instantaneous, laju seketika. So siapa nak bantu dia? Instantaneous. Rate of change of displacement at particular time. Yes, maksud tu particular time. Rate of change velocity tu adalah rate of change of displacement, kan? Instantaneous maksudnya at the particular time, pada masa tertentu. Ni tertentu lah ni, ada t equal to 0, dia bagi certain masa. Ni tertentu lah ni, instantaneous. Kenapa instantaneous? Sebab dia ada t ni. Sebab dia ada t ni, kita panggil instantaneous. Okay. Okay. Jadi soalan ni tricky sikit, bukan tricky apa pun. Soalan dia ada instantaneous velocity. Jadi puan-puan ingat lagi tak rate of change tu? Apa jadi macam ni? So dekat sini awak kena differentiate. Ni rate of change lah. Velocity adalah rate of change of displacement. So ds per dt. Nah, kita kena differentiate. Awak belajar ni ADMAT ni. Kat sekolah dulu kan. Semua kat sini ambil ADMAT ni. So ingat tak cara ADMAT macam mana? 3 ni pergi dapat 3. Darab dengan 3 depan jadi 9. Lepas tu kena minus 1. Betul kan? Belajar kan? Betul. Jadi 9t square. Negatif memang kekal negatif. 2 darab dengan 4, 8. 2 tolak 1 jadi 1. Sebenarnya ada 1 kat sini. Tapi tak tulis 1 pun tak apalah. 2t ni sama juga. 1 dia ada 1 sini ni. 1 darab dengan 2 jadi 2. 1 tolak 1 jadi kosong. So something dengan kuasa kosong jadi 1. Apa-apa kuasa kosong dia kena jadi 1. Jadi equation dia, dapat equation dia. Dan masukkan, dia nak pada masa t sama dengan 2 second, masukkan. So now dia jadi V equal to 9. Darab dengan 2 square, tolak dengan 8, darab dengan 2 t jadi tertambah. So 22.0 meter per second. Tu adalah instantaneous velocity. So sekarang dia nak instantaneous acceleration. Instantaneous acceleration adalah apa?
Rate of change of velocity at a particular time. at particular time. Kenapa instantaneous? Sebab ada masa. Yang ni adalah dv per dt. Okay. Jadi kena guna equation ni. Kita kena differentiate sekali lagi. Tak. 9 darab 2 jadi 18. 2 ni tolak 1 jadi 1. So 18 T 1. 1 tak tulis. Yang ni 8 dia ada 1 kat sini. Dia ada 1 kan. 1 darab 8 dapat 8. T tolak dengan 1 kosong. So something kosong-kosong ke 1 adalah 8. Yang ni differentiate kosong. Okay. So dapat dia punya equation. Dan masukkan yang 2 ni kat sini. Masukkan 2. So dapatlah acceleration dia sama dengan 28.0 meter per second square. Okay. Ataupun A ni boleh guna D square S per dengan DT square. Tak? Peringkat kedua punya differentiation betul kan? Okay, baru lepas kelawan matematik kelas 2 kan? Jadi, yang tu lah. Setakat ni. Okay, laju ke? Tak. Laju. Kalau tak laju, boleh tak saya bagi awak satu soalan? Saya WhatsApp satu soalan. Boleh. Cakap dah boleh. Bagus. Saya pasal suruh cakap boleh tu. Okey. Sebab kita ada masa sikit lagi Saya kena guna masa betul-betul ni. Nak soalan susah ke payah? Sedang-sedang. Sedang-sedang je. Sedang-sedang je. Okey. Kau tengok soalan application kau boleh jawab soalan ni sangat bagus ni. Saya tengah jawab. Okey. Saya ambil ada buku je soalan ni. Okey, dapat dah? Dah? Belum? Belum. Belum lagi. Belum hantar Belum lagi, sir. Belum, belum. Ajar je usik awak ni. Okey, cuba jawab. Kalau boleh lukis, lagi cantik. Okay, dia kata HTC is moving with you. Kita buat sama-sama Kita baca dah faham. Kadang baca tak faham ada juga. Okay, setengah tu baca-baca Quran. Baca tak faham. Mungkin ada yang hafiz. Macam Ustazah Hanan ni. Adalah 2-3 orang saya tengok hafaz Quran ni mungkin dia pandai dalam bahasa Arab. Saya tak tahu. Okay. Kita tengok apa yang dia bagi. Yang dia bagi sini U dia along straight line. Dia memang linear kinematik lah. Straight suddenly dia sees a fallen tree. Apa benda yang dia bagi kita kat sini ni? Apa benda yang dia bagi kita? Ni ada taksi. Dia nampak pokok jatuh. Pokok tumbang. Pokok lah ni. Pokok ni macam mana pokok? Pokok tumbang. Pokok macam orang pula. Pokok lah. Pokok. Dia tumbang, dia nampak sini. S dia sama dengan 60. Ni S dia bagi 60 meter. Ada kelas ke kejap lagi? Rehat sekejap tak? Takut terpanjang sikit. Okay. Lepas tu dia pun apply brakes. Apa maksud apply brakes? Decelerate. Retard. Dia decelerate. Apa cerita dia? Ceritanya A dia sekarang dah jadi negatif. So sini A dia sama dengan negatif 3.5 bos. Jangan lupa tu. Mesti ada negatif. Wajib ada. Kebanyakan student salah bukan sebab salah. Sebab ada benda negatif macam ni lah. Soalan dia tanya, will an accident occur? Show the outcome with your calculation. Will the accident occur? How can we determine is accident is occur or not? Velocity akhir dia. Velocity akhir dia. Okay. Okay. Any other answer? Macam mana ni? Ni soalan kebat. HOTS higher order thinking skill. Macam mana? Nak cari velocity akhir saya rasa tak berapa tepat lah. Macam mana? Kalau velocity dia negatif, dia tak accident. Okay, velocity dia negatif, dia tak accident. Oh, okay. Lagi. Cuba jawab, tak apa. Betul salah tak apa.
Ha. Lagi-lagi macam mana nak solve ni? Mudah je. He apply brakes. Brakes tu ada dua maksud. Satu, A dia negatif. Yang pertama sekali sebenarnya apa? Sebenarnya kita nak tengok dia brake. Bila dia brake, dia berhenti. Dia akan brake, dia akan berhenti. Cumanya sekarang ni, kita nak tengok dia brake nanti, dia berhenti dekat mana? Dekat sini ke? Ataupun ngam-ngam kat sini ke, ataupun ngam-ngam kat sini. Kalau sini ke sini confirm kena. Kalau sebelum ni dia tak kena. So kita kena cari apa? Kat mana dia stop? Kita kena cari jarak. Kalau nak cakap jarak, dekat mana dia stop? So macam mana kita nak cari jarak? Satu lagi yang kita tak tulis dekat sini. Apa benda yang kita tak tulis tadi? Ni kita panggil hidden. Apa benda yang kita tak tulis? V equals to 0. Kenapa? Sebab dia stops. Okay. Nampak soalan dalam exam. So now we have U. U equal to 20 meter per second. V dia equal to 0. A dia equal to negative 3.5. Apa lagi tu? So apa yang kita nak cari? Kita nak cari Time. Time tak payah. Time tak ada kaitan. Kita nak cari jarak. So kita guna Distance. distance atau displacement lah. V square equal to U square plus 2A S. Masukkanlah sini. Kalau awak rasa susah, awak buat macam ni. V square minus U square. Just rearrange saja. Benda sama dengan 2A kan. Masukkan. V square berapa? V square sama dengan kosong square. Tolak dengan sini berapa? Sini 20 square per dengan 2 darab negatif 3.5. So berapa S dia bos? 57. 7. Point. Kena ada 2 titik bulan. 14 apa? Meter. So 57 tu dekat mana? Sebelum ke selepas? Sebelum lah. Lebih kurang sini. 60 sini. So 57 sebelum sini. 0.14 meter. Okay, jawab balik soalan dia. Dia tanya, will an accident occur? Occur ke tak occur? Langgar ke tak langgar? Tak langgar. Sebab apa dia tak langgar? Sebab dia dah berhenti lagi Dia stop awal. before kan. Itulah maksud dia. Nampak tak bentuk soalan macam tu? Kan mungkin susah tapi bila faham, bila buat sebenarnya okey. Lagi banyak you buat soalan, lagi banyak you akan faham contohnya macam ni jangan harap cikgu saya ni sebagi sikit je. Masa kita pun terhad nak buat extra pun susah. Jadi contohnya macam soalan untuk uniform acceleration motion, at least buat 20 soalan. Macam tu. Sentiasa paksa diri kita, mesti 20 soalan. Paksa diri. Jangan manjakan diri paksa diri. Macam saya tadi awal-awal tadi, paksa anak bangun awal 7 pagi dah shoot dah. Kenapa? Saya macam saya kata kat awak sebelum ni lah, bagi dia penat hari ni, bagi dia tak ada menangis, tak ada apa pun, tapi biar dia macam menangis hari ni lebih baik daripada dia menangis esok hari. Faham kan? Awak baru dewasa dah faham apa benda saya nak sampaikan tu. So boleh? Ada soalan? Tanya pasal lab report ke apa semua boleh tanya. Jangan malu-malu. Yang ni pun saya akan share nantilah video, tengok je lah. Kan dia boleh skip YouTube kan. Mungkin nak tengok belah belakang ni saja, mungkin depan saja. Jangan lupa like. Okay, ada soalan tak? Nak pukul 10 dah ni. Tak ada? Okay, kalau tak ada, rasanya kita sampai sini saja. Thank you all. Jumpa tomorrow. Tomorrow kita akan masuk free falling bodies. Jadi apa yang belajar hari ni, buat post reading, buat latihan sikit. Contoh yang saya buat tu, tutup soalan jawapan, buat soalan dia, cuba buat compare. Lepas tu baca apa yang nak belajar esok. Memang gitu, belajar memang macam tu. Sentiasa belajar apa yang baru belajar, buat latihan dan belajar apa yang esok nak belajar. Okay,
Kalau tak ada, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Ya, sama-sama. Thank you, sir. Sama-sama.